Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Abil Qasimi Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kepada pemberian itu hendaklah, ya ini harta rampasan, diberikan kepada orang fakir yang berhijrah yang telah diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana mencari kurniaan Allah dan keredaannya, serta menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa minad dunya illa yawm, la tawwala Allahu dzalikal yawm hatta yub'atsa fihi rajulan minni yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda qista wa adla kama muli'at zulman wa jura." Sekiranya tidak kekal daripada dunia ini melainkan hari, satu hari sahaja, yaumun wahid, hanya satu hari sahaja tinggal sebelum berakhirnya dunia. La tawwalallahu zalikal yaum. Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memanjangkan hari tersebut sehingga dibangkitkan padanya seorang lelaki daripadaku, yuwati'us muhusmi, yang namanya seperti namaku dan nama bapanya seperti nama bapaku, di mana lelaki tersebut akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesaksamaan, seperti mana dunia juga pernah dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan ruang, peluang, hidayah, inayah kepada kita, kepada tuan-tuan puan-puan semua, untuk sama-sama kita melakukan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, solat fardu maghrib. Kalau tuan-tuan puan-puan ingat, ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk tajuk, ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu menceritakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Fatimah. Fatimah pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu wasyakat tentang, dia mengadu tentang amalan kasira, maksudnya mengadu tentang banyaknya kerja nak kena buat. Maksudnya Fatimah ni zaman dulu tak ada mesin basuh, tak ada gas kan. Jadi suri rumah memang banyak kerja. Tak macam hari ni banyak kerja senang. Jadi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, mengadu banyak kerja kena buat. Banyak kerja kena buat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anaknya, Nabi kata, sebelum Nabi katakan kepada dia, Sayyidah Fatimah ni mengadu dekat Nabi, dan permintaan Fatimah ni diminta kepada Nabi supaya bagi satu
khadam, orang gaji lah, bahasa kita orang gaji kan. Waktu tu hamba lah, khadimah, hamba. Maknanya beli seorang hamba, bagi kepada Sayyidatina Fatimah supaya tolong buat kerja rumah. Banyak kerja ni, letih kan, letih ha. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, ala adulluki ala amalin khairun min khadimin. Hendak tak kau mahu kak kalau aku tunjukkan satu amalan yang kalau kau baca, maka ia lebih baik daripada seorang khadam ataupun seorang orang gaji yang kerja dia membantu memudahkan urusan kau. Maka Nabi SAW, Fatimah jawab, ya nak tahu apa amalan tu. Maka Nabi kata, kamu baca tasbih 33 kali, kamu baca tahmid 33 kali, kamu baca wa tukabbirina arba' wa salasin, kamu baca Allahu Akbar, zikir Allahu Akbar 34 kali. Kan? Jadi kalau kita kaitkan ayat ataupun amalan yang diberikan kepada Fatimah oleh Nabi SAW ni, kita akan nampak sebenarnya zikir itu adalah zikir yang memang kita baca setiap kali solat. Setiap kali solat. Maknanya secara tidak langsung Nabi SAW nak bagi tahu antara cara kita untuk mendapatkan tenaga, ketenangan hati dan ketenangan minda adalah dengan kita solat. Sebab setiap kali kita solat, lepas solat memang zikirnya itulah dia, 100 kali zikir, 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Dan takbir yang ke-34 tu kita baca panjang sikit, Allahu Akbar kabira, sampai ke akhirnya. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, solat tu adalah rehat. Sebahagian orang mungkin menganggap solat itu adalah beban dan tanggungjawab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, sifat solat tu adalah wa innaha lakabirah. Sifat solat tu memang beban, berat, buat kita gelisah. Wa innaha lakabirah, berat, besar, berat. Illa 'alal khashi'in. Allah kata berat melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang-orang yang khusyuk kata Allah Subhanahu Wa Taala, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk ni adalah dia bercita-cita untuk berjumpa dengan Tuhan dia. Ya. Mustahil secara fitrahnya kita berjumpa dengan Tuhan melainkan selepas mana kita menghadapi kematian. Maka kerana itu para ulama menyebutkan kematian itu adalah kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu memberi peringatan kepada seseorang tu boleh jadi insaf. Hari ni kalau kita suka tengok perdebatan ataupun perbincangan antara pakar-pakar ilmuan Islam nak berdebat dengan orang ateis, orang yang tak ada kepercayaan. Orang-orang yang tak ada kepercayaan ni kadang-kadang orang bijak. Dan perkara isu pertama yang selalu dibincangkan kepada orang yang tak percaya Tuhan ni adalah yang mereka ni tak kenal Islam, kan, tak percaya apa-apa. Mereka akan ditanya tentang tujuan hidup. Mereka akan ditanya tentang tujuan hidup. Alangkah hinanya hidup kalau hidup ni cuma makan, minum, tidur, kerja, buang air, sakit, sihat balik. Alangkah hinanya kehidupan. Ni etis cakap ni. Takkan hidup kita ni hanya semata-mata perkara yang berulang setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, kan? Maka mereka mula bertanya, apakah tujuan hidup? Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah dalam Al-Quran, ayat yang kita selalu baca, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk memperhambakan dirinya kepada aku. Dunia itu adalah sebagai satu ujian
yang manusia ni dia akan mati dan kehidupan yang sebenar adalah kehidupan selepas mati. Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang jelas akidahnya berkaitan dengan kehidupan selepas mati. Kalau kita tengok agama-agama lain banyak tak jelas. Antaranya agama Buddha contohnya, dia ada reincarnation. Maksudnya dia ada, kalau saya contoh Cina punya percaya, kalau saya mati nanti saya akan dibangkitkan roh saya dengan orang lain. Maknanya mungkin waktu tu Ustaz Aimi mungkin dibangkitkan bila lepas kita mati, bayi yang hidup tu dengan roh yang sama, nama dia mungkin dah jadi ustazah. Ustazah sekian-sekian. Ni orang Cina percaya, orang Buddha. Kan? Juga satu agama di Jepun. Kan? Dan kitaran tu, dia menganggap kitaran itu adalah kitaran yang tidak akan putus. Sedangkan kita umat Islam, kita percaya dengan hari kiamat, kita percaya dengan pengakhiran dunia. Lihat sajalah dunia sekarang ni banyak betul kerosakan, maka tidak dapat kita akan nampak sebenarnya kebenaran Islam mengajar kita bahawasanya dunia ni adalah sebuah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita untuk kita lepas ujian tersebut, sama ada kita pergi ke syurga ataupun pergi ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan tujuan hidup dah dijawab kepada umat Islam, dah jawab kepada kita, dah dijawab dalam Al-Quran, sebenarnya supaya kita benar-benar melahirkan rasa khusyuk dalam solat. Pokoknya adalah solat, dan dengan solat itu kita mengingati kematian, kita mengingati tempat kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya moga-moga dengan amalan kita, dengan kehusyukan kita tu, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kaya, dalam keadaan kaya dan bukannya dalam keadaan muflis seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis yang saya baca tadi adalah hadis daripada Sahih Abi Daud, daripada Sunan Abi Daud, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minad dunya illa yaum la tawallallahu zalikal yaum. Kalaulah ada satu hari, dan hari itu adalah hari terakhir bagi dunia ni, maknanya satu hari itu sebelum kiamat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memanjangkan satu hari tersebut sehinggalah dibangkitkan seorang lelaki, seorang manusia yang namanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwafiqu ismuhu ismi, di mana namanya tu sebiji sama macam namaku. Maknanya nama lelaki tu Muhammad. Wasmu abihi ismu abi, dan nama bapa lelaki tu sama macam nama bapaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nama lelaki tu Muhammad ibn Abdullah atau Muhammad ibn Abdillah. Ya? Di mana lelaki tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan takdirkan dia akan memenuhi yamla ni memenuhi, maksudnya dia akan memerintah dunia ini dengan keadilan, qistan wa adla. Dia akan memerintah dunia ini dengan keadilan, seperti mana, kata Nabi, seperti mana dunia ini dipenuhi dan diperintah dengan kezaliman. Hadis ni kalau kita baca sebenarnya menceritakan tentang satu nama, satu lelaki yang juga menjadi tanda-tanda kiamat, iaitu Imam Mahdi, Al-Imam Mahdi Muntazar. Lama dulu kita cerita tentang tajuk fasa dunia, di mana dunia ni, kata Nabi SAW, dia akan melalui 5 fasa. Nabi kata fasa pertama tu adalah fasa nubuwah, zaman waktu kenabian. Waktu tu dah lepas 23 tahun Nabi memerintah, itu zaman nubuwah. Nabi kata ada 5 fasa. Lepas dah fasa pertama. Kemudian Nabi kata akan berlalunya zaman fasa yang kedua, fasa ala minhajin nubuwah. Fasa kedua zaman sahabat, di mana dunia akan berlalu. Dunia ketika itu adalah dunia yang tidak dipimpin oleh Nabi,
tapi mengikut manhaj Nabi, ala minhaj nubuwah. Kemudian fasa yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa mulkan aban. Mulkan aban ni fasa raja, sistem raja yang menggigit. Ulama mensyarahkan fasa ketiga ni adalah fasa khilafah Uthmaniyah, yang berakhir dengan khilafah Uthmaniyah, iaitu zaman khilafah. Zaman khilafah Umayyah, zaman Abbasiyah, dan kemudian zaman khilafah Uthmaniyah. Dan kemudian fasa yang keempat adalah fasa mulkan Jabarian, zaman kuku besi, zaman diktator, zaman kezaliman. Itulah yang ulama kata zaman hari ini, zaman kezaliman, di mana kezaliman berleluasa. Lihat saja umat Islam hari ini diratah, dizalimi, dibunuh, dibom hospital. Namun kita sebagai umat Islam tidak mampu berbuat apa-apa. Walaupun negara Islam kadang-kadang negara tu sebelah je, negara Mesir, negara Jordan. Kemudian Nabi kata selepas zaman mulkan Jabarian, selepas zaman keempat, selepas fasa keempat, fasa dunia ni dipimpin oleh raja yang diktator, maka Nabi kata akan berlakunya zaman ataupun fasa yang keempat, zaman ala minhajin nubuwah. Zaman waktu tu sama macam Nabi kata, zaman yang sama macam zaman para sahabat, di mana dipimpin, walaupun Nabi tak memimpin ketika itu, tapi dipimpin atas manhaj Nabi SAW. Kalau kita kaitkan dengan hadis ni, Nabi kata akan dipenuhi dunia, bumi ini akan dipenuhi dengan keadilan seperti mana dia dipenuhi dengan kezaliman. Maksudnya apa? Kena berlaku kezaliman dulu, barulah keadilan Islam tu akan muncul. Persoalan yang biasa ditimbulkan adalah bilakah waktunya? Jawapannya wallahu alam. Adakah yang Nabi maksudkan tu fasa yang kelima itu fasa yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi? Wallahu alam, tak tahu. Kita pun tak tahu. Kerana ada sebahagian Islamis, saya sebut Islamis ni maksudnya asatizah lah. Sebahagian asatizah apabila membaca hadis 5 fasa ini, mereka beranggapan bahawasanya tidak perlu kepada usaha amal makruf nahi munkar, tidak perlu kepada jihad mempertahankan kebenaran, tak perlu. Sebab apa? Sebab kita ni tengah fasa apa? Tengah fasa ni diktator ni, kita ni tengah fasa kuku besi. Jadi kita tunggu je Imam Mahdi muncul. Jadi kalau Imam Mahdi muncul, nanti kita sokong lah, dia kata kan. Nanti Imam Mahdi muncul tu sokong lah. Jadi dia punya idea tu macam betul, tapi bak kata Sayyidina Ali, kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Mungkin kata-kata tu betul, tapi apa yang dikehendaki daripadanya sebenarnya adalah tidak tepat. Sebab dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, tidak menyekat kita daripada melakukan terus usaha-usaha untuk amal ma'ruf nahi munkar, usaha-usaha untuk berjihad, kan? Bukanlah daripada pegangan akidah umat Islam yang sebenar apabila kita kata Imam Mahdi ni kita tunggu. Kalau kita kata Imam Mahdi tu kita tunggu tanpa buat apa-apa, maka kita samalah seperti mana mazhab Syiah, yang mereka ni juga beranggapan bahawasanya akidah mereka tu adalah akidah dengan cara tunggu. Kan? Begitu juga ada akidah yang tidak meletakkan usaha untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar dan membiarkan saja. Contoh ujian kita pada hari ini dalam bab mempertahankan amal ma'ruf nahi munkar adalah bagaimana sokongan kita kepada isu Palestin, contoh kan. Dalam isu Palestin ni mungkin dekat kampung Salak Tinggi mungkin tak ada lah, kan, tak ada orang. Tapi kalau kita tengok anak-anak muda, kalau kita tengok anak-anak muda hari ni, pakar psikologi, pakar sosial masyarakat ni, dia kata generasi manusia ni, generasi teknologi ni, dia ada dia ada generasi dia. Dia ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Sekarang ni Alpha dah.
Budak-budak hari ni yang kita panggil dia biasanya menjadi titik kepada punca sesuatu benda tu viral. Ada Gen Alpha yang kuat main TikTok, kan. Saya ni mungkin Y lah kot. Atas daripada tu wallahualam. Kalau kita tengok, mereka ni dah mula ada satu pegangan ataupun idea yang nampak macam kemas, tapi sebenarnya tak betul, kan. Mereka akan mula berhujah ataupun mula bercakap. Cakap tu nampak macam kemas, tapi sebenarnya dia terpengaruh dengan propaganda daripada Zionis. Antaranya apa? Antaranya mereka menyokong, contohnya apa salahnya berdamai. Kita sokong je two state solution contoh. Sebelum ni saya cerita tentang two state solution, kan? Perjanjian damai dua negara. Maknanya iktiraf ada negara Israel, bahagi sikit bagi dekat orang Islam Palestin. Ada Israel, ada Palestin. Sedangkan two state solution ni daripada dulu, daripada 1737 tak silap. Lama dah, ratus tahun dulu bincang tentang two state solution. Hakikatnya apabila tanda tangan perjanjian demi perjanjian, contohnya perjanjian Camp David dan sebagainya, akhirnya bukannya berlaku perdamaian antara dua negara, tapi perluasan kuasa Israel dan negara Palestin yang semakin mengecil. Semakin mengecil. Jadi mereka ni, budak-budak ni kadang-kadang dia kata apa? Dia sokong je lah two state solution tu. Kan? Ataupun dia kata, saya ni dalam isu Israel Palestin ni saya neutral. Kan? Saya neutral. Saya tak pilih mana-mana. Ni pemikiran yang kita panggil bebal lah, kan? Bebal. Orang yang tak faham, orang yang tak baca Al-Quran, tak baca hadis Nabi SAW, dia akan terpengaruh dengan benda-benda ni, kan? Apatah lagi hari ni muncul pula, bukan hari ni, sebenarnya dah berlaku 2015, 2016, saya cerita juga sebelum ni, dah mula berlaku Deal of the Century. Deal of the Century iaitu perjanjian abad ini yang mendedahkan satu perancangan pintu belakang, perjanjian yang secara senyap-senyap dilakukan oleh negara Israel, presiden dia Benjamin Netanyahu tu, dengan presiden Mesir, siapa namanya, Al-Sisi, di mana dalam isi Deal of the Century ini adalah supaya Mesir menyerahkan sebahagian daripada wilayah Sinai, iaitu Bukit Tur Sina tu ada Sinai, menyerahkan sebahagian wilayah daripada Tur Sina tu, daripada Sinai itu diserahkan kepada umat Islam di Gaza supaya pindah ke situ. Pindah ke situ. Dah mula dibangunkan dah pun tempat tu, kan. Dikatakan Presiden Mesir waktu tu Al-Sisi mula cari dana, pergi ke China, pergi ke banyak tempat untuk cari dana supaya boleh dibangunkan tempat yang namanya Sinai ni, supaya diserahkan kepada umat Islam di Gaza. Gaza ni memang betul-betul sebelah daripada Sinai. Maknanya dia bergerak sebelah je. Ibaratnya macam kita ni pindah sebelah negeri lah, kan. Macam orang kat Sepang ni pergi pindah nilai. Tapi sebenarnya idea tu nampak orang liberal ataupun orang yang so-called memperjuangkan hak asasi kemanusiaan menganggap benda ni yang penting nyawa, kita selamatkan nyawa, kan. Padahal sebenarnya yang perlu dituding jarinya tu adalah kepada tentera Zionis Israel, yang akhirnya kalaulah jadi Deal of the Century, kalau betul-betul jadi, maknanya memang orang Palestin itu dihalau ke bumi Sinai, ke bumi Mesir, di sempadan itu, maka kita akan melihatlah penguasaan Zionis kepada bumi Palestin secara penuh. Secara penuh. Habis lah. Kan. Padahal sebab tu kalau kita tengok kalau kita tengok orang-orang Palestin ni, mereka ni diajar memang apa jadi pun tak keluar daripada Gaza tu. Apa pun jadi dia duduk situ. Walaupun logik kita ni, kalau kita agaknya lah, kalau iman kita orang Malaysia ni agaknya dah pergi pindah tempat lain dah. Tapi orang Palestin ni duduk situ. Mereka ni diajar supaya apa? Supaya mati. Kalau mati, biar mati di bumi tu, kan. Kerana mempertahankan bumi Gaza. Baru-baru ni pula ada update Presiden Sisi
Presiden Sisi ni dia tutup pintu Rafah tu, kan. Walaupun dah perang tu, mungkin ada pelarian-pelarian nak lari pergi, dia tutup. Jadi alasan dia tutup tu supaya orang Gaza, orang Islam di Palestin tu tak pergi ke Mesir, duduk di situ. Pun wayang jugalah tu, kalau siapa percaya tu wayang lah tu. Tu wayang. Saya orang yang sengaja bagi tahu macam tu, nak menampakkan kononnya dia ni ada niat yang murni, sedangkan dia boleh je bagi bantuan. Tentera Mesir ni dikatakan antara tentera yang terkuat, tentera terkuat dunia ni, selain daripada Pakistan, selain daripada US, antaranya tentera Mesir. Tentera Mesir ni memang badan dia tu saya punya kepala ni ketiak dia lah. Ketiak dia tinggi, memang tinggi. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, naik bas ke, naik tramco tu van, naik train ke, memang selalunya kita kalau rapat-rapat macam sardin tu, memang kita bau ketiak dia je lah. Kan? Sebab orang Mesir ni memang besar. Dia jenis baka dia tu, baka yang badan besar. Dan antara yang terbesar daripada negara-negara Arab yang lain. Negara yang macam badannya kecil-kecil ni, macam daripada Yaman, daripada Morocco, tu kadang-kadang dia ramai yang kecil-kecil. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam membicarakan isu Palestin, kaitannya dengan dunia ini akan berlakunya 5 fasa, dan fasa kita adalah fasa yang keempat, fasa kezaliman berleluasa. Dan kata Nabi SAW, fasa kasratul haraj. Kasratul haraj. Haraj ni beza dia ha bulat ra jim. Haraj, kasratul haraj. Sahabat pun tak faham istilah haraj ni. Sahabat tanya kepada Nabi SAW. Nabi kata, mal haraju ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa maksud haraj yang kau kata ni? Tanda akhir zaman ni ada banyak haraj. Nabi kata, al-haraju iaitu al-qatlu. Al-qatlu maksudnya akan berlaku pembunuhan yang banyak secara besar-besaran. Peperangan berlaku secara berleluasa. Sebab tu tuan-tuan, saya bukan nak kita bukan takut-takutkan, bukan takut-takutkan, sebab kita ni, hidup kita ni ada takdir Allah. Tapi sebahagian pengkaji analisis mula melihat ada bibit-bibit yang cuba mencetuskan perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Nauzubillah min zalik lah. Nauzubillah min zalik. Jadi saya sebut ni bukan saya cakap, ni para pengkaji. Sebab apa? Yang berlaku di Palestin ni memang kita tengok peperangan dia lain macam. Dan dia mesti akan cetuskan campur kuasa daripada kuasa-kuasa besar. Campur tangan daripada kuasa-kuasa besar. Mesti punya. Jadi nauzubillah min zalik, kita doalah supaya kita ni selamat, kok mana pun dapat selesai dengan baik. Kan? Tapi Nabi dah kata, bila Nabi kata tu, dia akan jadi, cuma wallahu alam jadi zaman kita, ataupun mungkin 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kita tak tahu. Jadi persediaan tu kena ada lah. Persediaan semasa kena ada. Apabila Nabi kata kasratul haraj, banyaknya peperangan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dalam membincangkan hadis berkaitan 5 fasa tadi, Nabi kata sebelum Imam Mahdi itu muncul akan berlaku kezaliman secara besar-besaran, akan berlaku peperangan, akan berlaku antaranya peperangan di bumi Haramain, di bumi Nabi SAW di Mekah dan Madinah, di Saudi Arabia. Dan ketika itu Imam Mahdi akan memimpin umat Islam. Dan ketika itu sebenarnya memang ramai yang tidak percaya. Nabi kata dalam ketika fasa awal Imam Mahdi ni muncul, memang ramai tak percaya. Ramai tak percaya. Tapi bila saya sebut tak percaya ni, janganlah kita cepat percaya kalau orang tu kata dia Imam Mahdi. Kan? Cara yang paling mudah nak detect Imam Mahdi, pertama sekali, kalau asal daripada Malaysia, contohlah kalau dia asal daripada Malaysia kan, dia kena pandai cakap Arab. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, silsilah dia bersambung dengan Nabi SAW. Sebab Nabi kata, rajulan minni, yub'atsa fihi rajulan minni, akan dibangkitkan seorang lelaki daripada zuriat aku.
daripada ahli bait aku. Kan? Dan Nabi kata kalaulah Imam Mahdi itu muncul, Nabi kata kamu kena pergi berjumpa dengan dia, pergi berbai'ah dengan dia, walaupun kamu merangkak atas salji. Walaupun kamu merangkak atas salji. Dan dikatakan ketika itu, kalau kita tengok merangkak atas salji ni, bila Nabi kata merangkak atas salji ni, sedangkan Imam Mahdi ni berada di negara Arab. Dan negara Arab banyak tempat dia tak ada salji. Dia tak ada salji. Kan? Jordan ada lah. Jordan ada. Tapi banyak tempat tak ada. Tapi akhir zaman ni kalau kita tengok negara-negara yang banyak tak ada salji, dah mula ada salji. Kan? Padang pasir yang kering kontang, hari ni dah mula ada salji. Itu juga menunjukkan tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil kiamat. Moga-moga kita bersedia. Baik. Dalam kita membincangkan tajuk hari kiamat ni, yang kita kena risau bukannya takut hari kiamat tu jadi. Tapi yang kita kena risau adalah takut kalau kiamat tu jadi, kita ni tak cukup amalan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bincang tajuk Dajjal, kita bukan diajar untuk takut dengan Dajjal. Sebab Dajjal juga makhluk Allah, dan Allah akan memberikan takdir kepadanya, dia akan dibunuh Dajjal. Kita diajar supaya kalau kita ni hari kiamat kita mati, kita ni tak cukup amalan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis 5 fasa tadi saya nak sebut, walaupun hadis 5 fasa tu menunjukkan sebelum Imam Mahdi itu muncul, kita akan melalui satu zaman kezaliman secara berleluasa. Itu tidaklah menghalang kita untuk melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar, dan kita tak boleh jadi macam sekumpulan manusia yang mengatakan bahawasanya Imam Mahdi itu tunggu kat rumah. Kan? Kita cukup tunggu kat rumah, solat jemaah, lepas tu balik baca Quran. Tak perlu buat tugas amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah perkara yang tak betul. Sebab apa? Dalil yang pernah saya sebutkan sebelum ni, dalil yang paling jelas adalah sebelum zaman mulkan Jabarian, ada satu zaman yang ulama kata dia ala minhaj nubuwah. Maksudnya zaman tu macam zaman para sahabat. Muncul bila? Muncul ketika fasa yang ketiga, iaitulah kita panggil zaman Umar Abdul Aziz. Zaman Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni adalah cicit kepada Sayyidina Umar. Muncul pada zaman bila? Muncul pada zaman Mulkan Abban. Muncul pada zaman kezaliman khilafah. Muncul. Maknanya zaman macam zaman para sahabat. Walaupun sekejap. Riwayat menyebutkan dia memerintah tak lama, 5 tahun lebih kurang. Sekejap je. Walaupun sekejap, itu membuktikan apa? Membuktikan bahawasanya sesuatu tempat ataupun sesuatu khilafah yang tertegak di zaman fasa yang keempat itu adalah perkara yang tidak mustahil. Perkara yang tak mustahil. Jadi mana tahu kita tiba-tiba tengok Palestin menang, kan? Lepas tu Palestin memimpin umat Islam, mana tahu? Kita tak tahu. Kan? Perkara tu semua adalah perkara yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukanlah kita kata kalau contoh walaupun kita kata Imam Mahdi itu muncul di akhir zaman, kan, berlaku turunnya Dajjal, bukanlah dengan kefahaman yang betul bahawasanya kita cukup duduk kat rumah tanpa berbuat apa-apa. Baik. Begitu juga kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sifat Imam Mahdi ini adalah dia daripada keturunan Ahli Bait, dan dia namanya sama seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Baik. Dalam kita menyebutkan perbahasan tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya kita disuruh supaya memuliakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu, dan kita juga disuruh untuk memuliakan ahlul bait. Kan? Ada orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, Islam ajar kita bahawasanya memuliakan sesetengah manusia ni adalah suatu perkara yang dituntut
dan diajar sebagai sebuah adab dalam Islam. Tapi kalau kita tengok ada dua golongan ni, iaitu golongan ulama, golongan ahli bait, kita juga dituntut untuk beradab dengan orang tua contohnya. Dan orang tua juga dituntut untuk beradab dengan yang muda. Kan? Mengasihi yang muda. Begitu juga kita dituntut untuk beradab dengan sesama manusia. Kena juga beradab. Namun begitu, kalau kita tengok dalam adab-adab semua ni, dia ada cara bermuamalah ataupun cara interaksi dengan mereka lah, dengan mana-mana golongan sekalipun. Apa yang saya nak sebut, kalau contoh dalam kita membahaskan tajuk Ahlul Bait, tajuk Ahlul Bait, sebahagian orang dia menghormati ataupun memuliakan seorang Ahlul Bait tu kadang-kadang sehingga melampau. Dan perkara ni kita tak boleh nafikan ada dalam masyarakat kita. Sedangkan kita menghormati ulama, kita menghormati Ahlul Bait, kita menghormati dan kita memuliakan makhluk. Tak kisahlah orang tua ke, ulama ke, Ahlul Bait ke, semuanya ada had dia. Dan had dia adalah apabila mereka ni selagi mana tidak berbuat atau menyuruh sesuatu perkara yang menunjukkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu tak boleh buat. Kan? Walau sesiapa pun. Kan? Masa saya dekat Mesir, kalau tuan-tuan ada anak buah ke, anak ke, kan, yang belajar Mesir, biasa kat Mesir ni dia akan ada beberapa kelompok. Ni saya cerita sikit kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dia ni mengikut pendapat ulama mereka yang menyokong kezaliman. Mereka ulama mereka yang menyokong kezaliman. Yang kedua, dia tak sokong, dia jelas. Yang ketiga, dia buat dono je. Aku tak tahulah, yang penting aku belajar. Macam tu. Berkecuali. Kan. Tiga kelompok ni ada. Dia ada. Dan mula tercetusnya tiga kelompok ni secara besar-besaran adalah ketika mana jatuhnya Dr. Muhammad Mursi. Dr. Muhammad Mursi. Itu tak boleh nafi. Orang Malaysia ni kebanyakannya alhamdulillah lah sokong Mursi, semua sokong Mursi belaka. Kan? Bila jatuhnya Husni Mubarak tahun 2009, 2010, 2011 naik naik Dr. Mursi. Kemudian memerintah tak sampai setahun, tak sampai sanah kami lah, setahun, betul-betul setahun dijatuhkan dengan beberapa banyaklah taktik-taktik dia jatuhkan. Dan naik ketua tentera yang ketika Mursi memerintah tu, Mursi sendiri lantik dia jadi ketua tentera. Itulah namanya Abdul Fattah Al-Sisi. Ketua tentera ketika mana Mursi memerintah, dia sendiri yang menggulingkan presiden dia. Jadi ketika mana penggulingan tersebut, ada beberapa orang ulama yang menyatakan sokongan dia kepada Abdul Fattah Al-Sisi, menyebabkan anak-anak Malaysia yang belajar kat sana, belajar dengan ulama-ulama ni, dia pecah. Dia jadi aku belajar selama ni, kan, takkan nak lawan tok guru, kan, takkan nak lawan tok guru, kan, soalan tu. Azan pukul 10 minit 8.10 kan, okey 1 minit. Jadi takkan nak lawan tok guru, tu soalan dia yang kena tanya. Jadi masing-masing khilaf lah, khilaf tu khilaf yang besar. Saya berani cakap khilaf tu adalah khilaf yang besar. Jadi apa jawapan dia kita sambung lepas pasar. Apa kesudahan dia kepada kelompok-kelompok ni lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Jadi daripada 3 kelompok ni, kelompok yang dia bersama dengan penggulingan Dr. Muhammad Mursi, ada beberapa ulama mengambil pendekatan bersama dengan alasan untuk menyekat mudarat yang lebih besar. Mudarat yang lebih besar ketika itu berlaku rusuhan di pelbagai tempat, kan? Jadi sebahagian ulama mereka ni duduk bersama Abdul Fattah Al-Sisi, presiden sekarang, menggulingkan pemerintah sebelum itu, iaitu Dr. Muhammad Mursi. Sebahagian yang lain, sebahagian kelompok yang kedua, dia tak setujulah. Dia tak setuju dengan beberapa orang ulama ni yang duduk sekali dengan alasan untuk mengelak mudarat yang lebih besar, ya? Dengan alasan tersebut. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok, sebenarnya kalau umat Islam bersatu dan ulama Islam bersatu, sebenarnya pihak yang menggulingkan itu pun sebenarnya tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan. Jadi kita panggil itu sebahagian alasan lah. Dan kalau kita tengok sebenarnya, dalam kalangan dua kelompok ni, ada sebahagian ulama yang menyokong penggulingan kuasa, tapi sebenarnya ramai ulama yang tidak menyokong penggulingan kuasa tersebut, yang juga bergelar ulama, yang juga mengajar di Masjid Al-Azhar, kan? Dan kalau kita tengok ulama-ulama yang tidak menyokong rampasan kuasa ini, mereka yang bahasa kita hidup segan mati tak mau. Sebab apa? Sebab hidup macam tak hidup, kan? Mesir ni antara pekerjaan kebanyakan orang di Mesir adalah mukhabarat. Mukhabarat ni maksudnya spy lah. Spy kerajaan. Sebab apa? Kalau dia spy kerajaan, dia bagi satu maklumat, dia dapat duit. Dia akan dapat duit. Jadi ramai. Jadi ulama-ulama yang tidak menyokong penggulingan kuasa ni hidup segan mati tak mau. Duduk kat rumah, ada orang perhati. Setiap hari ada orang lalu. Orang lalu tu semua dia tahu mukhabarat, kan? Kalau bercakap secara umum, masuk penjara, kan? Masuk penjara ni bukan masuk penjara. Rasa bukan penjara macam kita, jauh. Kawan cerita kawan pernah masuk penjara.
penjara kat Mesir. Dia masuk penjara sebab visa tu tak dapat visa. Dia tak buat visa lagi. Dia tak apply visa waktu tu lah. Jadi tiba-tiba polis, tentera serbu tengok tak ada, dia pun masuk dalam penjara. Masuk penjara 2 minggu 3 minggu. Dia kata teruk, memang teruk kan. Bahkan ulama-ulama yang masuk penjara ni dibiarkan di dalam penjara, makan tu bagi, tapi makan yang tak sihat, dan kalau sakit dibiarkan. Kalau sakit dia tak diberikan dengan bantuan perubatan, biarkan kan. Sehingga orang akan anggap dia ni mati dalam penjara. Yang itulah berlaku kepada Dr. Muhammad Mursi kan. Dr. Muhammad Mursi, kalau Dr. Muhammad Mursi dan orang ulama-ulama yang masuk dalam penjara ni, dia dijatuhkan hukuman mati. Kalau dijatuhkan hukuman mati, dia tahu orang Mesir ni dia akan bangkit. Dia mengambil iktibar daripada kisah-kisah ataupun beberapa situasi sebelum daripada tu. Antaranya seorang ulama namanya Syekh Said Qutb. Syekh Said Qutb ni dia buat tafsir fi zilalil Quran, dan tafsir itu tafsir yang memang kita panggil barang panas lah kat Mesir. Kalau kedai buku ni tak boleh jual tafsir fi zilalil Quran ni. Jangan cek pasal. Saya kat Mesir ni biasa kalau bulan 1 dia ada pesta buku. Bila pesta buku tu ada satu maktabah atau ada satu kedai buku ni namanya Darussalam. Dia jual beberapa buku ni lah. Buku tu buku panas. Ditulis oleh ulama-ulama yang lawan kudeta ataupun penggulingan kuasa ni. Ditulis. Lepas tu saya tanyalah, macam mana kau boleh jual buku-buku panas ni kan? Kan ulama-ulama ni semua nama-nama panas ni, tapi kau selambut je jual, dia kata. Lala dia kata kat saya, dia kata orang kedai buku tu pun alim juga tu. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu la tasalu an asya'in in tubdalakum tasukum. Dia bagi ayat Quran kat aku. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tanya satu benda kalau benda tu didedahkan kepada kamu lebih memburukkan kamu. Oh, dia kata. Saya okeylah, tak tanya lah tadi. Kan. Tapi nak ceritanya ada setengah ni tak tahulah trik apa dia guna. Buku-buku tu memang boleh dijual. Baik, balik pada kisah ulama-ulama ni. Jadi dalam contoh situasi kelompok yang kedua ni, kita bertegas dengan beberapa ulama yang menyokong penggulingan kuasa. Bukannya kita berfikir sendiri, bukannya kita nak fikir sendiri ni, ni ulama ni dia ikut kezaliman, kita lawan. Bukan fikir sendiri, tapi sebenarnya ketika ada kelompok kedua ni, kita juga mempertahankan ulama yang mereka ni berpendapat supaya penggulingan kuasa itu tidak berlaku. Tapi ulama-ulama yang tidak mempertahan ataupun lawan penggulingan kuasa ni, hidup segan mati tak mau, masuk penjara, sebahagiannya lari ke luar negara kan, kan. Sebahagiannya masih ada dekat Mesir. Kalau kita sembang secara depan-depan baru dia bagi tahu kan, ramai. Alhamdulillah saya jumpa antara seorang ulama yang juga meninggal dunia yang saya ingat dulu, namanya Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi ni memang meninggal kat penjara juga, mengajar tafsir di Universiti Al-Azhar, masuk penjara. Jadi ini perkara ni kita kena tengok sebagai juga salah satu daripada tanda-tanda kiamat kan. Kalau kita tengok hari ni umat Islam jadi hari ni, sebahagian orang akan cakap umat Islam jadi hari ni sebab tak ramai ulama kan. Dia akan cakap tak ramai ulama, orang alim tak ramai kan. Tapi bagi saya, kalau kita tengok hadis Nabi SAW, kita biasa dengar kan, satu hadis Nabi kata apa, la yaqbidu Allahu ilman tiza'a. Satu hadis Nabi kata, Allah takkan cabut ilmu sesuatu umat tu, Allah takkan cabut ilmu tu secara tiba-tiba, hilang ilmu. Tapi Allah cabut ilmu sesuatu umat tu dengan cara apa? Allah matikan para ulama. Betul tak? Allah matikan para ulama. Hadis ni kalau kita baca macam tu, kita memahami bahawasanya ulama ni seakan-akan dia mati tu caranya mati macam biasa. Maksudnya mati mungkin sakit, mati waktu tidur. Sedangkan mati para ulama juga boleh jadi kerana dia ni jadi macam kelompok kedua tadi lah. Dia lawan penggulingan kuasa tapi hidupnya tu terancam kan? Kalau kita baca hadis pun ada satu hadis yang seakan-akan sama tapi mempunyai dua riwayat yang berbeza.
Hadis tu berbunyi yataqarabu zaman wa yanqusul amal. Nabi kata akhir zaman ni akan berlaku situasi apa? Situasi yanqusul amal. Riwayat Al-Bukhari kata yanqusul amal, maksudnya amal akan berkurang. Akhir zaman Nabi kata amal akan berkurang. Riwayat daripada Imam Muslim kata wa yanqusul ilmu akan berkurang. Kan? Riwayat daripada Imam Bukhari kata amal akan berkurang. Tanda akhir zaman adalah amal akan berkurang. Imam Muslim kata tanda akhir zaman, riwayat yang sama, ilmu akan berkurang. Jadi kaedah kita dalam faham hadis ni, kita tak boleh, kalau hadis tu seakan-akan nampak berbeza, seeloknya kita gabungkan. Maksudnya sebahagian ulama mensyarahkan hadis ni mengatakan bukannya maksudnya ilmu tu berkurang secara tiba-tiba ataupun amal tu berkurang secara tiba-tiba, tapi ilmu ni berada dalam dada-dada ulama, dan ulama ini apabila mengamalkan ilmu dia, bila dia bertegas dengan prinsip dia, maka dia akan diancam nyawanya. Jadi itulah tanda-tanda akhir zaman. Bukan tanda-tanda akhir zaman tu bukan sebab tak ada ulama, tapi sebenarnya tak ramai ulama yang betul-betul nak berprinsip, betul-betul nak mengamalkan apa yang diajar oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kalau bertegas bagi tahu sesuatu perkara, maka dia akan diancam nyawa dia akan diancam kehidupan dia. Yang ni yang berlaku. Ni yang berlaku di bumi Mesir, yang ni berlaku di Palestin, ni yang berlaku. Saya ingat dulu zaman sampai ada sekali tu zaman lepas perguntingan kuasa tu, Masjid Al-Azhar ni dia ada buat apa kita panggil bacaan kitab Sahih Bukhari, bacaan kitab Sahih Bukhari. Bacalah Sahih Bukhari sampai tajuk jihad tu skip. Tu skip tu tajuk jihad. Tak nak baca tajuk jihad tu. Kan? Punyalah nak menyembunyikan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hakikat yang kita kena sedar hari ni, zaman kita hari ni, kan. Kita kena doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu disusuli dengan kita mencari ilmu. Moga-moga kita selamat daripada fitnah dajjal, fitnah yang kita baca. Nabi ajar supaya kita baca tu antara selepas tahiyat akhir dan sebelum salam. Nabi ajar kita supaya baca apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungi aku daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Doa. Bahasa Melayu pun tak apa. Kalau ada chance, ada peluang, hafal yang bahasa Arab dia. Dan doa supaya inni a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Dan doa supaya kita jauh daripada fitnah dajjal. Jadi saya rasa tu saja setakat tu untuk malam ni. Sepatutnya malam ni start kamal laut, tapi start kamal laut yang saya tahu sampai ke hari ni anak beliau masih belum 100% boleh keluar daripada wad lah. Jadi kita doakanlah Ustaz Kamal Daud dimudahkan urusan dan boleh mengajarlah di masjid kita selepas daripada ni. Jadi itu saja untuk malam ni. Mohon maaf kalau ada tersalah bicara, tersilap. Saya doakan tuan-tuan semua diberkati, diterima amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cadangan saya lain. Cadangan saya orang wasi nak perang dengan apa?